Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 我们来看以弗所书的第6章1至4节。 Kita akan merenungkan tema generasi yang diberkati. 我们今天的主题是蒙祝福的一代。 Mari kita membuka firman Tuhan. Anda boleh punya Alkitab dalam terjemahan bahasa Tionghoa atau bahasa Indonesia, atau version iPad atau version BlackBerry ya. Kita akan baca bersama-sama. 我们一同来念。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, lalu nanti dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文，然后用。 Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janjinya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, teduhkanlah hati kami supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan dari kebenaran firman-Mu ini. 主，你给我们亮光，开启我们的心窍，让我们真正能够明白你自己的心意。 Apapun yang telah terjadi di dalam keluarga kami masing-masing, 无论在我们的家庭，每一个人的家庭当中有着怎么样的问题， berilah kami satu kesadaran yang baru untuk kami boleh mengasihi dan menghormati orang tua kami. 让我们能够遵循主的命令，我们要尊敬父母。 Sebagaimana kami sebagai orang tua, kami juga mau menjalankan peran kami dengan benar di dalam kehidupan anak-anak kami. 那么，作为父母的，也要在家庭当中扮起他们做父母所当有的角色，做儿女的榜样。 Kami percayakan kedua hamba-Mu yang berdiri di hadapan kami. 我们在你的面前， Roh-Mu bekerja dalam hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kami semua. 主你自己的工作在我们的身上，使我们能够得以 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告，是奉靠主耶稣基督名求的。阿门。 Saudaraku sekalian, sangat jelas di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama. 刚才我们所念的圣经非常的清楚， Hormatilah ayahmu dan ibumu, 要孝敬父母， supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 使你得福，在世长寿。 Saudara, kita tidak pernah memilih lahir di dalam keluarga kita. 我们不能够选择我们要出生在一个怎样的家庭， Sebagaimana juga sebetulnya ayah dan ibu kita juga nggak pernah pilih kita lahir di dalam keluarga mereka. 我们每一个人都不能够选择自己能够出生在怎样的家庭。 Tetapi ketika kita berbicara tentang orang tua, 当我们讲到了属灵的事情， seorang anak yang mau diberkati oleh Tuhan, 一个孩子要想蒙神的祝福， dikatakan harus menghormati ayahnya dan 这 ibunya. 圣经里面教导我们说，一定要孝敬父母。 Kita tidak bisa menutup mata. Hari ini banyak orang tua yang gagal menjalankan peran dia sebagai orang tua. 有许多做父母的失败了，因为他们在家庭当中没有扮演好做父母的角色。 Ada orang tua yang bekerja keras dari pagi, siang, malam untuk mencari uang bagi anak-anaknya. 有许多做父母的从早到晚为孩子拼搏， Dia berpikir dengan itu anaknya akan menjadi orang yang bisa sukses. 他们盼望借着他们的努力，能够让孩子们能够成功。 Tapi justru anaknya mengatakan, saya tidak butuh apa yang engkau kerjakan, saya butuh kehadiranmu. 那么常常孩子说，我们并不需要你们为我们做多少，我们需要的乃是父母的陪伴。 Ada orang tua yang sibuk dengan keinginannya sendiri. Papa punya dunia sendiri, mama punya dunia sendiri. Anaknya akhirnya bingung mengerti dunia apa yang harus dijalani. 那么有的做父母的，他们父亲有他自己父亲的世界，作为母亲也有他母亲个人的世界，以及作为孩子呢，他们觉得自己非常的孤单与彷徨。 Bahkan banyak orang tua yang mungkin sudah gagal membangun relasi yang benar dengan suami dan istri mereka sendiri.
有许多的人，他们都认为夫妻的关系是非常重要的，都在这样的一个关系，在这样一个建造的当中。 Sehingga anak-anak itu mengalami krisis untuk mengerti otoriti mana yang harus dihargai dan dihormati. 所以做孩子的，他们觉得他们到底在父母当中他们的地位是怎么样的？ Saudara, saya tidak menutup mata banyak orang tua yang hari ini gagal. 有许多做父母的。 Dan itu membuat generasi muda hari ini mengalami krisis di dalam segala aspek kehidupan mereka. 其实现在的新的一代，他们都处在危机当中。 Tapi menarik sekali untuk Anda teliti di dalam firman Tuhan. 在主的话语里面这么告诉我们， Anak setiap kali sadar bahwa dia itu anak, 他认为孩子们知道他们做孩子的身份， dia itu bisa ada karena ada orang tua. 他们做孩子的身份就是因为他们有父母。 Masalah dia setuju tidak setuju lahir dalam keluarganya, dia sudah ada di dalam keluarganya. 无论他自己愿意不愿意出生在这个家庭，但他毕竟是这个家庭的成员。 Dan di situ Alkitab mengatakan anak-anak harus menghormati ayahnya dan ibunya. 圣经里面教导的是要孝敬父母，这是必须的。 Di dalam Alkitab tidak ada catatan, saudara. Kutukilah ayahmu dan ibumu yang sudah gagal menjalankan peran mereka. 没有在那个圣经里面说你可以咒诅父母， Bahkan lupakanlah ayah dan ibu yang melahirkanmu. 他们要纪念父母。 Lupakanlah ayah dan ibu yang melahirkanmu. 哦，如果忘记了你所生养你的父母， Tidak ada ayat seperti itu, saudara. 没有做儿女的会是这样。 Yang ada justru penekanan berkali-kali baik di perjanjian lama atau perjanjian baru, hormatilah ayahmu dan ibumu. 无论是在旧约圣经还是在新约圣经，都教导我们说要孝敬父母。 Saudara, ada satu role yang ditetapkan oleh Allah dalam hubungan orang tua dan anak. 神把一个灵放在我们心的里面，让我们人与父母有这样的一个灵感。 Orang tua harus bisa mengasihi anak-anaknya. 作为父母的，一定要爱儿女。 Karena dengan dia mengasihi anak-anaknya, anak-anak itu tertuntun untuk boleh mengerti kasih Allah Bapa kepada diri dia. 因着他这样的爱儿女，他也可以向神支取神的爱。 Tetapi seandainya orang tua gagal melakukan itu, saudara, 但是有多少做父母的却失败了？ anak tetap diingatkan harus tetap menghormati ayahnya dan ibunya. 做儿女的一定要孝敬父母。 Karena memang ada satu role dalam diri anak untuk bisa tetap memenuhi tugas dia, panggilan dia terhadap orang tuanya. 因为这是神所放在人心中的一个灵，必须做儿女的要有跟这个父母要很密切的关系，要孝敬。 Kalau role orang tua dan anak ini kemudian diputar, anak jadi orang tua jadi anak, kacau itu keluarga. 如果这个的位置把父母的位置与儿女的位置颠倒过来，那一定是非常的混乱。 Ada anak bilang gini, udahlah jangan anggap papa itu papa. Papa itu sebetulnya anak-anak. 有没有做儿女的？如果说这个父母他不当作父母，把父亲当作孩子， Jadi anak mau jadi papa, papa dipaksa jadi anak. Kacau itu keluarga. 那么做孩子的站在父亲的地位，把父亲当作孩子。 Memang mungkin ayahnya itu bermasalah, gak bisa menjalankan peran jadi ayah. 无论父亲是犯了怎样的错误，但做儿女的总不能把父亲放在儿子的地位，自己做上了父亲的。 Tapi itu bukan berarti bahwa role anak bisa kemudian menggoda anak itu mengambil role ayah dalam diri anak itu. 不可以用那个这样的一个灵，让父母来顺服儿女。 Kita suami istri suka beda pendapat ya, Bapak dan Ibu. 还有夫妻的关系， Kalau sudah beda pendapat, apa yang terjadi? Pasti perasaan sedih, betul. 如果这样的一种秩序的颠倒的话，那一定会很伤感。 Kalau urusannya kecil, satu hari selesai, nggak ada masalah. 如果小的事情过去就算了， Tapi kalau ada masalah yang berkali-kali terulang, bahkan membuat hati ini sakit. Seringkali ada ibu-ibu bilang, kenapa
apa saja di istrinya dia. 那么，如果那个夫妻的当中呢，做丈夫的一直伤妻子的心，屡次的伤他的心的话，那么就会造成了一种伤害。 Apalagi kalau anak kita lihat, memang kok mah, papa itu keterlaluan. 那么到了孩子出生的时候，这个父亲实在太过分了。 Udah, gak usah dianggap papa masih ada di tengah-tengah keluarga ini. 他可能做那个孩子的都觉得这个父亲根本就不像一个父亲。 Saudara, kita senang karena anak mendukung kita, saudara. 我们可能感到这个做孩子的在支持着我们。 Tapi apakah itu berarti lalu kita bilang begini, udahlah, kamu ndak usah jadi kepala keluarga, biar saya aja jadi kepala keluarga. 那么就说，那么我就作为家长的身份。 Saudara, banyak keluarga tergoda berbuat seperti itu, akhirnya keluarganya lebih hancur, saudara. 有很多的家庭有这样的问题，以致造成了家庭的破裂。 Karena ketika Tuhan mengatakan kita dipersatukan menjadi suami istri, suami itu kepala, istri itu penolong. 因为在圣经里面的教导是说，一对的夫妻，丈夫是头，妻子只是内助。 Apapun yang terjadi, suami mesti harus ditempatkan menjadi kepala keluarga. 无论怎样的事情发生，但是在这个家庭的位置，丈夫仍然是个头的位置。 Dan istri itu penolong. 那么做妻子的只是帮助丈夫。 Saudara, sebetulnya kalau punya suami ya, yang galak itu, puji Tuhan enggak, saudara? 如果不是一个好的丈夫，那真的是感谢主。 Ada orang bilang, bagaimana puji Tuhan Pak, setiap hari nangis Pak. 那么有的说哪里能够感谢主，每一天受罪，真的很。 Udah galak, nggak bertanggung jawab lagi, bukannya pulang bawa duit, pulang ngambilin duit Pak. 但说这丈夫的回来不是带钱回来，而是从家里取钱出去。 Tapi herannya ya, suami kayak gitu kok bersama dengan kita, saudara. 但是为什么会这样的呢？ Pernah Anda pikir, kenapa Tuhan izinkan suami seperti itu jadi suami kita? 那么为什么神也许可这样的丈夫在你的生命当中呢？ Saudara, seringkali itu misteri yang susah untuk dimengerti. 有许多好像很神秘的东西，我们没有办法理解。 Tapi tahukah saudara, mungkin nanti ya, waktu kita ketemu Tuhan di sorga ya, 当有一天我们在天堂遇见我们的主的时候， Tuhan bilang begini, aku memberi engkau mahkota kemuliaan. 我把那个荣耀的冠冕赐给你。 Kita kaget, kenapa Tuhan? 我们可能会非常惊讶，为什么你给我这么荣耀的冠冕呢？ Karena sekalipun suamimu kukwai 因为你可能你的丈夫曾经虐待过你， dan jikwai gitu kan ya. Tetapi kamu sabar sekali. 但因着你能够忍受， Terus kita baru sadar, oh Tuhan, dulu aku suka kesel. Nah, Ternyata tahu sekarang dapat mahkota 可 kemuliaan. 能明白我以前感到非常的疲惫，非常的不愿意，但现在才明白，原来我能够因此得冠冕。 Karena kalau bukan kita istrinya, nggak ada orang mau jadi istrinya, saudara. 如果你不愿意做他的妻子，可能没有人愿意成为他。 Kalau bukan kita, mungkin nggak bisa sabar terhadap dia. 如果你作为妻子在遇到这样的情况下不肯忍耐的， Dan karena kita sabar, akhirnya suami kita bisa bertobat menjadi suami yang benar dalam hidup dia. 当你在无尽的忍耐的里面的时候，然后你就看到了，因着你的忍耐，你的丈夫悔改了。 Saudara, role-nya itu penting, saudara. 这样的一个灵是非常重要的。 Coba saya mau tanya, kalau disuruh pilih, dapat suami baik sama suami yang jelek, pilih mana, saudara? 如果你能够有好的丈夫还是坏丈夫，你的选择怎么样呢？ Kalau dapat suami baik ya nggak usah pusing-pusing, mau memang baik, oh saudara ya kan? 如果能够有好的丈夫，那实在是夫妻不需要 Tapi kalau dapat 挂心。 suami yang jelek, suka nangis, suka berdoa, dapat mahkota kemuliaan, saudara. 那么 Pilih 可 mana 能 coba 得到 ayo? 了坏的丈夫呢？你虽然有很多的眼泪，但是你殷勤的祷告。 Dapat istri yang cerewet sama istri yang baik, pilih mana ayo 如果能 suami-suami? 够得到好的妻子，还有那个啰嗦的妻子，你做怎么样的选择呢？ Ayo pilih mana coba? 你要选哪一个呢？ Jangan pilih, saudara. 我们不要说选择， Tapi kalau Tuhan kasih, 但是如果神许可 hadapi. 许可给你的配偶是怎样，你就去 Dan 面对。 berpegang kepada role yang Tuhan berikan dalam hidup saudara.
那么神能够给一个灵在我们里面来帮助我们。 Pasangan kita mungkin belum tahu bagaimana memenuhi role atau tugas yang Tuhan berikan dalam hidup dia. 在你的生命当中，你所扮演的角色，你所担负的责任，你应该去负。 Tapi kita harus selalu menjaga role itu tetap ada. 我们要保守这个圣灵藏在我们的心中。 Maka dikatakan, ketika kita menyadari kita anak, 我们是儿女， kita mengatakan hormati orang tuamu. 一定要孝敬父母。 Tidak ada catatan begini, hormatilah orang tuamu yang baik, penuh kasih, mesra, selalu memberi kebanggaan dalam hidupmu. Tidak ada kata-kata begitu. 圣经里面的命令就是要孝敬父母，没有附带的条件，或者说你的父亲应该是非常温柔、非常贴心、有爱心的父亲，你才去孝。 Hormati. 他的就是命令，就是要孝敬。 Ketika saya mencoba untuk mengerti kata hormat di situ dalam bahasa aslinya itu dipakai kata yang berarti tunduk. 这里我去看那个它的原文的意思，这个孝敬就是顺服的意 Mau 思。 mengikuti instruksi atau kepemimpinan yang diarahkan oleh seseorang. 那么就是那个一个人给你所指示的、所命令你的，你就完全的照着去实行。 Di dalamnya ada kata arti kagum, respect, dan bersikap baik terhadap orang itu. 那么意思就是对他有非常的尊敬，非常的完全的那样的一种尊崇。 Saudara mungkin berkata, bagaimana bisa baik, Pak? Dia itu tidak layak untuk menikmati kebaikan. 因为那是神的命令。 Tapi itu yang Alkitab katakan. 圣经里面告诉我们， Semakin Anda sadar ada orang tua yang rasanya tidak layak untuk dikasihi, Anda harus mengasihi dia. 虽然你的父母可能不配你觉得他做的不够好，但是你仍然还是要尊敬他。 Anda bukan ingin mengambil hak dia dan Anda kemudian menjadikan dia seperti anak saudara. 你不能够掠夺你父母的这个的权利，父母的地位，让你的父母处在做儿女的地位。 Dengan sikap yang tetap hormat itu, kita ingin menuntun dia bisa menjadi orang tua yang terhormat. 那么我们呢，用孝敬的态度、尊敬的态度来对待他，盼望他能够成为我们心中所要求的那样的好父母。 Sebab itu Anda perhatikan di sini. 我们来注意， Keluarga membutuhkan orang tua yang terhormat. 家庭需要有父母， Tetapi anak harus bisa menjadi orang yang menghormati orang tua yang ingin disebut terhormat itu. 那么作为孩子的一定要学习孝敬父母。 Semakin Anda tahu ada masalah di dalam keluarga, semakin Anda harus bisa masuk dalam satu pengertian, Allah sedang bekerja melalui kehadiran saya supaya keluarga saya menjadi keluarga yang benar di hadapan 如果 Dia. 我们有这样的一个心智，完全的顺服，神会在这里帮助我们。 Nah, di sini saudara ada beberapa hal penting yang saya ingin bagikan. 在这里有几个重要的点，我想 Menarik 阐述 kalau Anda membaca kitab Amsal, 如果我们念箴言书， dikatakan seorang anak yang menghormati orang tuanya 说一个孝敬父母的孩子， itu memiliki beberapa hal yang perlu kita renungkan. 我们看到他能够得到什么样的赏赐，我们来看。 Dikatakan orang yang menghormati orang tuanya harus hidup benar. 一个真正孝敬父母的人，他自己要活在真理的当中，是一个正直的人。 Di dalam Amsal pasal 23 ayat 24, 在那个 Amsal Soleman pasal 23 ayat 24, di situ dikatakan, 23章的24节这么说： ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang bijak akan bersuka cita. 义人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。 Menghormati orang tua itu harus bisa membuat orang tua bersorak-sorai dan bersuka cita. 我们孝敬父母，就是能够让我们的父母欢喜快乐。 Dan itu terjadi karena anaknya itu hidup di dalam kebenaran. 这样的一个孩子，他真正才是活在真理的当中一个正直的人。 Saudara perhatikan baik-baik. 我们仔细的来看， Manusia itu perlu punya tubuh yang sehat.
我们需要有健康的身体。 Tapi kalau tubuhnya sehat, otaknya kosong, itu juga bikin stres orang tua, betul? 如果我们身体健康，头脑却空洞，那岂不是也让我们的父母担 Di 忧？ zaman seperti ini banyak anak-anak yang pulang sekolah langsung dileskan ini, dileskan itu karena orang tua itu ingin anaknya bukan cuma tubuhnya kuat, tapi otaknya juga encer, saudara. 现在我们做父母的孩子从学校回来就让他补习这个补习那个，父母的愿望就是说，不但孩子要身体健康，让他们是一个能够成为一个很有智慧、知识丰富的人。 Tapi saya beritahu, kalau tubuhnya kuat, otaknya encer, rohaninya berantakan, saudara. 如果他们身体健康，他们的思想也很有智慧，很灵活，但是如果他的灵性很坏的话呢，根本灵性生命很堕落的话，那也没有什么作用。 Itu calon penjahat, saudara. 那只是强盗的后辈人。 Penjahat tingkat tinggi, saudara. 他以后如果成为了坏人，是比通常的人更坏。 Orang yang masuk penjara itu sebetulnya penjahat yang bodoh, saudara. 有的人进到了监狱的里面去。 Penjahat yang pinter itu ya, sudah bikin jahat, nggak masuk penjara, saudara. 有的人说，进到监狱的人可能是不够出名的那一些的罪犯，真正他很出名的，他可能都是逍遥法外的一。 Tapi bikin orang tua ketar-ketir sampai mati, saudara. 这样的孩子，岂不是让父母非常的？ Saudara perhatikan, ketika anak itu masih kecil, orang tua suka bilang begini, cepetan gede, cepetan gede. 当孩子还小的时候，做父母的时候，你快点长大。 Tapi kalau anak sudah gede, orang tua suka bilang gini, kalau dia masih kecil. 那当孩子长大的时候，有时候父母又说，如果他还是小的时候就好， Nggak bakal kayak ini. 因为那个时候大了，他又学坏了。 Artinya waktu kecil suruh gede, udah gede suruh kecil lagi, kan nggak bisa, saudara. 当他们小的时候盼望他能够大，当大的时候又盼望能够小，但既然大了就不可能变小。 Saudara tahu, Anda boleh sekarang disebut orang sukses di tengah-tengah masyarakat. 你可能在这个人群当中，在社会当中是一个成功的人， Bisnisnya berkembang ke utara, selatan, timur, barat sampai nggak ada tempat yang nggak kenal, saudara. 可能你的生意、你的企业发展到东西南北去了，没有地方来收藏你的财产。 Tapi kalau Anda hidup tidak benar, 但是如果你没有活在真理当中， saudara tahu orang tua itu ketar-ketir bahasa 那 Jawanya, 么你 saudara. 做父母的心岂不是也是忧伤而挂虑的吗？ Satu kali orang tua kepengen ketemu aja nggak bisa ketemu karena sembunyi, saudara. Satu kali orang tua ingin ketemu nggak bisa ketemu karena sembunyi, saudara. 当那个做父母的想遇见孩子，那么这个孩子就藏起来，不敢露面来跟父母见面。 Ada orang tua mukanya bersinar-sinar, saudara. 有的做父母的脸上能够发光， Tapi satu hari sedih sekali 但是到了有一天，他看到的脸上焦醉而非常的忧伤， karena dia tahu anaknya hidup tidak benar. 因为他的孩子可能走错了路。 Saudara, mungkin kau berkata, orang tuaku juga nggak benar, oh. Itu kan teladan dari orang tuanya. 可能也有父母的责任。 Saudara, justru disitulah. Ketika Tuhan mengatakan, hormati, kamu tahu orang tua nggak benar, Anda tetap harus hidup benar. 当这个圣经里面教导我们说要孝敬父母，但是如果有做父母的他有不对的，但是做儿女的你自己要学正义。 Apalagi kalau dengan air mata orang tua mengukir kehidupan di dalam kebenaran. Seharusnya kita harus bisa mewarisi nilai hidup yang tinggi itu. 如果做父母的他没有活在真理当中，做儿女的你应该要去坚持真理，来活出真理。 Hidup benar ini yang pertama. 首先要做一个正直的人。 Tapi yang kedua itu dikatakan hidup bijak, saudara. 第二点讲到了智慧， Saudara, Amsal lagi, pasal 15 ayat 20. 箴言 Amsal 书的 15 ayat 20 mengatakan seperti ini. 15章的第20节这么说。 Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tapi orang yang bebal menghina ibunya. 智慧子使父亲喜乐，愚昧人藐视母亲。 Bukan hanya benar, tapi bijak. 不单单是正直，而且要有智慧。 Bijak itu lawannya bebal, saudara. 智慧的反义词就是愚昧。 Dikatakan anak yang bebal itu menghina ibunya.
如果讲到那个除了那个愚昧的儿子呢，其实就是对母亲的一种羞辱。 Bebal itu artinya apa? Udah tahu nggak boleh, tetap aja melakukan. 愚昧的意思是什么呢？就是知道这件事情不可行，而偏偏要去行。 Sebaliknya apa yang harus dilakukan, dia nggak mau melakukan. 应当去做的事情，他偏偏又不去做。 Itu bebal. 那样的人就是愚昧的 Tapi 人。 seorang anak yang bijak dikatakan apa? Dia hidup di dalam kebenaran. 那么一个智慧的人是讲怎样的人呢？他活在真理当中。 Dia mungkin menghadapi tekanan karena dia menegaskan kebenaran dalam hidup 无 dia. 论在怎么样的环境当中，他都持守真理与正直。 Tapi dia bisa memiliki hikmat dari sorga untuk bagaimana membawa hidupnya itu melewati semua tantangan yang ada. 他能够从领受那属天来的智慧，无论是怎样的艰难，他都能够靠着那属天来的智慧与力量来战胜它。 Saudara, kegagalan yang sering kali kita lihat di dalam generasi muda hari ini. 在我们的生活的每天当中， Generasi muda terlalu mudah untuk mendapatkan apa yang disebut kesuksesan. 很多那个年轻的人，他们就很容易知道说什么是成功之道。 Karena memang orang tuanya ingin menghindarkan dia dari kepahitan. 他们盼望能够脱离一些的苦毒， Tapi ketika akhirnya mereka mewarisi kesuksesan orang tua, mereka justru yang menghancurkan kesuksesan orang tuanya. 他们虽然继承了父母的成功，但是后来呢，他们却又败落了。 Karena dia tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan kesuksesan yang diwariskan di dalam hidup mereka. 因为他们虽然继承了父母的产业，但是他不懂得这个的产业的来源是如何的艰辛，而最后走向了这个破产。 Saudara, kita harusnya bisa merasakan kalau Tuhan itu memberkati saya hari ini, saya harus bisa membuat generasi berikutnya, artinya anak-anak saya lebih diberkati oleh Tuhan. 我们今天神祝福我们，谈到我们是一个成功的人，让我们的孩子能够继承，我们还要祷告，让神加倍的祝福。 Nilai kebenaran yang diperjuangkan oleh orang tua sampai di kita itu semakin nyata nilai kebenarannya. 当我们的一些的政治的真理在我们这一代的时候，我们要传递给下一代， Supaya anak-anak kita melihat sesuatu yang lebih jelas. 让他们的下一代从我们的身上看到的，而且他们在不断的学习当中更加的 Dan 长进。 membuat mereka berjuang lebih serius lagi, memperjelas kebenaran yang diwarisi dari engkong dan papa mamanya. 他们更加的努力，能够继承父母的产业或者是祖父的产业，更加的发扬光大。 Itu yang disebut bijak. 那样的才叫做智慧。 Ada seorang anak muda lulus dari perguruan tinggi S2. 有一个年轻的孩子，他是硕士， Dia bilang, "Pak, jangan suruh saya pulang ke perusahaan papa dulu. 不要让我马上回到父亲的企业当中， Karena pasti orang akan bersikap baik sama saya karena mereka tahu saya anaknya papa." 如果我直接回到了公司的里面去，所有的职员对我一定是特别的待遇。 Saudara, dia pulang, masuk di sebuah bank terkenal di Jakarta. 他然后毕业了回来了，他就回到了一个那个银行工作。 Papanya tanya, "Kamu digaji berapa?" 他说他给你多少的薪金？ Saya beritahu, gajinya di bawah 5 juta, saudara. 他就告诉父亲说我的薪水在5条以下。 Papanya 500万以 bilang 下。 begini, "Udahlah, saya gaji kamu 2 kali lipat." 他父亲对他说：“我给你2倍的工资。” Anak bilang, "Pak, saya mau mewarisi apa yang kau warisi dari engkong," katanya. 他说：“我是要继承你的产业，你是从祖父那边继承的产业。 Saudara, dia bekerja 他要 bukan setahun, tapi 4 tahun. 他要4年跟在别人的公司里面工作， Meniti dari bawah sampai satu saat dia disebut sebagai direktur. 到了他从基层做起，直到他做到了经理的位置。 Satu saat dia bertemu dengan pimpinannya dan dia mengatakan seperti ini, 到了他那个时候， "Terima kasih, saya diizinkan bekerja." 他说：“我可以了。 Tapi orang tua mengatakan saatku harus pulang. 还有一件事缺少。” Terus saudaraku, atasannya mengatakan gini, "Kamu tuh anaknya siapa?" 他说：“你是谁的孩子？” Dia sebutkan, "Papa saya orang biasa."
Dia cuma bekerja di perusahaan ini, disebutkan nama perusahaan papanya. 他就说，我的父亲是一个平常的人，他就是有这样的一个机构。 Langsung atasnya itu mengatakan gini, wah kalau begitu saya tidak bakal menahan kamu. 他说我不能够再留你了。 Tapi tolong kredit card bank ini jangan kamu kembalikan ya. 那么这个的信用卡你不要退回给我。 Saudara, atasannya tahu ayahnya orang terkenal. 因为他他的老板知道他的父亲是一个很出名的人。 Tapi selama anaknya itu kerja tidak pernah minta dispensasi. 但是他的孩子在别人的公司里面工作，从来没有要求特别的待 Tidak 遇。 pernah terlambat. 他也他的非常守 Bekerja 规 dengan 矩。 serius walaupun di press. Anda tahu kalau kerja di bank itu targetnya dinaikin terus, saudara. 但是他都是过着守规矩的，非常的工作非常的谨慎。 Dia tidak pernah mengeluh. 他从来不发怨言。 Akhirnya ketika dia boleh dipercaya menangani perusahaan keluarga, 所以到那个时候，他真正是能够继承父业的孩子。 membuat ayahnya tersenyum dan berkata, untung hari itu anakku punya pikiran seperti itu. 到了那个时候，他的父亲才醒悟到，真的非常的好，我的孩子有这样的一个想法。 Sekarang saya nggak nangani perusahaan tapi hati saya tenang. Karena perusahaan ini dipimpin oleh orang yang lebih pinter dari saya. 虽然他的父亲已经退休了，把他的产业给他的孩子来继承，他非常的放心， Dan lebih sayang sama bawahan daripada saya. Papanya ngomong seperti itu, saudara. 他非常的敬业。 Saya dulu khawatir kalau perusahaan ini dipimpin oleh dia yang salah, itu pegawai-pegawai bagaimana keluarganya? 他以前也有考虑到，如果把他的企业给他孩子做不好的话，有许多的员工。 Saudara, hidup bijak itu penting. 弟兄姐妹们，生活当中的智慧是非常重 Tetapi 要 yang 的。 ketiga, saudara, 第三点， dikatakan ketika hormat seorang anak bukan hanya hidup benar dan bijak, dia dikatakan dalam Amsal 23 ayat 22, ia tidak menghina ibunya kalau sudah tua. 他到老都是有智慧的，他就让母亲能够感到荣耀。 Saudara, kalau orang masih umur sicap ya, umur 40 ya, 如果人的岁数进到了40， kalau ketemu temannya selalu ngomongnya begini, ada kang tahu apa, ada bisnis apa yang bagus hari ini. 常常就会对那个朋友或者遇见的人说，有什么可以赚钱的机会。 Kalau umur gocap, 如果到了50岁， tanyanya, sudah punya mantu belum? Sudah punya cucu berapa? 话题就不一样了，就问你说你有了媳妇没有，有了孙子没有？ Karena takut anaknya sudah umur sacap belum punya jodoh juga, saudara. 如果那个孩子年龄大了，怕他们还没有找到对象。 Kalau umur lakcap, 如果60岁， tanyanya ada suplemen apa supaya tubuh itu kuat gitu kan. 有什么东西好的药能够吃了让身体健康？ Kalau umur jicap, 如果70岁， dokter mana yang hebat supaya aku tuh nggak sakit terus kayak sekarang. 哪里有好的医生能够给我有保健做得好，使我不 Saudara bisa 生 tahu, 病？ orang tuh tambah tua, tambah sering kali khawatir, saudara. 人的岁数越增加，就忧虑越多。 Tato pinggang sakit, 有时候腰部酸痛， tato gula naik, 或者是那个血糖升高。 jantung tahu-tahu ada penyumbatan. 如果心脏也有些不舒服， Seringkali orang tua karena khawatir ya, orang bilang, Pak, orang tua tuh aneh ya, tambah tua kok tambah cerewet katanya. 老人家常常人家说，老人家呢越老就越啰嗦， Ya bagaimana nggak cerewet? Setiap kali tanya nggak ada yang jawab, saudara ya kan? 因为有很多问题他想问你，有时候也没有人回答他。 Semakin nggak dijawab, semakin ingin tahu jawaban, kan begitu kan ya Bapak dan Ibu? 他许多的问题找不到答案，当然要啰嗦了。 Tapi anaknya bilang, udah lama, Pak, udah tambah tua tak sadar, memang tubuh sakit, ya sudah terima. Loh, kurang ajar kan saudara? 有的做孩子的说，哎呀，爸爸妈妈，你的年纪大了，这个生病都是理所当然的事情，你也不要太过顾忌。 Bukannya belajar ngerti bagaimana pergumulan kita, tapi menganggap kita itu sudah orang yang mengganggu aja. 不是去体会体贴父母
反而是觉得父母的这样的对他们所说的话，让他们感到心慌。 Udah begitu memang kita jujur juga sih, kok tambah tua kan tambah takut kehilangan sesuatu, ya kan? 因此缘故呢，所以年纪越增加呢，越大的人就顾虑更多。 Bukan takut kehilangan kesehatan saja, takut kehilangan tabungan, ya kan? 不单单是害怕那个身体衰退，更且因为那个可能存着也就储蓄越来越 Waktu 少。 masih muda ya, gaji gotio bisa langsung dihabiskan gotio, bahkan habis captio. Karena kredit card, ya kan? 年轻的人可能500万的工资能够用到了1000万的， Tapi kalau sudah tua, saudara, 但是到了年纪大了， jangan bilang keluaran gotio, keluaran gocap, goban saja kita mikir-mikir, aduh tabungannya kurang ini. Nanti kalau sakit makan apa 如 ini, 果 ya kan? 用5万钱用出去的时候，就开始有顾虑，如果用完了，是否还有储蓄够用？ Udah beli obat bukan sebulan, langsung 6 bulan. Khawatir kalau nanti perusahaan obatnya tutup gimana? Mati saya. 买药也不是一个月的买，一次就买那个半年的药，怕如果那个公司企业那个不能够转动的话，连药都买不起。 Kita takut sesuatu yang kita tabung itu lepas semua, saudara. 害怕那些呢储蓄那个完了，那个就不能够应付这些需要。 Tapi anak ngomongnya begini, udah Pak, jangan pedit-pedit, hidup cuma sekali. Berapa sih umur yang Papa mau? Loh, kurang ajar lagi kan, saudara, ya kan? 那么有的做儿女的就根本不会体会。 Saudara ingat, kalau orang sudah tua, 人老了， nanti Anda juga gitu loh, saudara. 有时候孩子是这样的对待我们。 Jangan menghina. Kalau Anda menghina, itu anak kita tuh lihat, oh engkong tuh begitu, sekarang papa pantas begitu. Anak itu dari sekarang mempersiapkan diri, nanti ya kalau lu kayak engkong, gue juga begitu, gitu kan. 你对待你的父亲是这样，孩子的眼睛也在看。以前爸爸是这样的对待公，那么以后你的结局也是如此。 Celakanya manusia itu lama-lama lebih jahat, saudara. 人类是越来越那个凶恶。 Kalau kita menghormati orang tua nilainya setengah, sampai anak kita nanti menghormati kita nilainya jadi seperapat, saudara. 如果我们今天孝敬父母有50%的孝敬，那么到了儿子这一代可能就剩下 Sampai 20%。 cucu kita lagi jadi 1/8, saudara. 那么到了你的孙子的那一代，只剩下1/8。 Sampai buyut kita justru mereka doanya begini, ya Tuhan jemputlah dia supaya damai sejahtera di bumi. 那么如果到了曾孙那一代，可能就都没有了。 Tapi kalau Anda tuh menghormati orang tua, 如果我们今天学习孝敬父母， kalau tadinya nilainya setengah, sekarang Anda tingkatkan jadi 3/4. 如果我们以前就有1半这样的孝顺，50%，我们现在可以增加到3/4。 Anda tuh lihat, engkong dicintai oleh papa mamaku. Kalau nanti aku nggak bisa mencintai papa mamaku, engkong masih hidup, malu saya ini, betul tidak? 他看到了父母这样的尊敬祖父，那么他就说，如果他到他的时候，如果不尊敬他的父亲的话，给他的祖父看到的，他就会觉得很害羞。 Jangan menghina ibu ketika sudah tua. 不要藐视母亲。 Memang suka bilang sakit punggung, 常常老人会腰酸背痛， itu puji Tuhan loh. Ibu bisa ngomong sakit punggung. Kalau ibu nggak pernah sakit punggung, itu menakutkan, saudara. 我们要感谢主，我们的母亲她腰酸背痛，如果她都不酸痛，我们更可怕。 Banyak orang tua ya, nggak sakit, lari sana, lari sini, tato jatuh, langsung ke surga, saudara. 有许多的人很健康，能够东跑西跑的，一点的迹象都没有，但是一下子一倒下来就走了。 Ada orang tua sadar, aku sekarang mulai rasa beda. 我们有一些的老人就看到自己的身体开始变 Terus 化， ngomong sama Anda, nak, mama sakit pinggang. 那么对孩子说：“妈妈腰痛。” Itu artinya dipijitin gitu loh Bapak dan Ibu. 意思就是如果盼望孩子能够给他按摩。 Itu diingatkan, kalau ibu-ibu mungkin sudah perlu diingatkan tulangnya masih kuat atau tidak. 能够让那个下辈能够对他们有些关注。 Saudara, seringkali ibu dan ayah tidak butuh uang, 多少时候做父母的并不是向孩子要求金钱， tapi butuh perhatian. 需要的是他们的关怀。 Ada sekelompok anak muda di sebuah gereja mengunjungi rumah orang tua hanya modal gitar, saudara.
有一个教会有一组的年轻人，他们去拜访那些年老的人，他们就带着那个吉他， Mereka hanya datang sebulan 1 kali. 他们去一次。 Tapi setiap kali mereka selesai menyanyi, orang tua suka ada mak atau engkau ngomong begini, datang lagi ya, datang lagi ya. 他们去慰问那些老人，就那个弹吉他给他们唱歌。每一次他们要走的时候，这帮的老年人对他们说：“你们什么时候再来？下次再来。” Anak-anak itu ada yang ngomong begini, iya kong, iya mak, iya opa, iya oma. Bulan depan, oh jangan bulan depan, minggu depan dong. 他们说：“我下个月再来。”但是这些爷爷奶奶们就说：“你下个礼拜就来。” Mereka ada yang menangis, saudara. 这是他们非常需要人的关注。 Lalu penginjil yang memimpin rombongan itu seringkali itu memeluk orang tua. 那么一些传道人他也带领这一个的组织，他们常常就是能够拥抱这一帮的老人。 Saudara tahu penginjil itu pulang lapor nangis, saudara. 当这个传道人要离开他们的时候，那一帮的老人透过他拥抱的，他们都流泪。 Karena benar, ada oma dipeluk ngomong begini, aku baru ngalami lagi pelukan seperti ini yang sudah lama tidak pernah oma alami. 他说：“我多少久以来我没有受过这样的拥抱。” Saudara, seringkali orang tua kita di rumah bangun pagi tunggu malam, malam tunggu pagi, saudara. 多少时候我们做父母的在家里，从早上等到晚上，又从晚上到了早上，这样一直的在等待当中。 Kita setiap kali bangun, mandi, setelah itu bawa tas, mah pergi ya, langsung pergi, saudara. 我们回来了，我们睡觉，早上出门的时候，我们就对他说：“我要出门了。” Itu masih baik, masih ngomong mah pergi ya, itu masih baik itu. 这还算好，在要出门的时候还那个问候一下妈妈，告诉她要出门。 Terus pulang, 回来了。 paling-paling tanya pembantu, si mama sudah makan belum? 最多的就问你，记得有人说，我的妈妈吃了没有？ Pembantu bilang sudah. 他回答说已经吃了， Kita langsung masuk kamar tidur. 然后就进到了房间去睡觉。 Tapi kalau pembantu bilang tadi makan, tapi gulanya tinggi, wah si mama digedor-gedor pintunya. 刚才是吃了，但是还没有吃饱呢。 Digedor-gedor 然 pintunya. 后就敲他的门。 Diamuk, saudara. Mama udah tahu sakit gula, makan banyak-banyak. 然后就对说你有那个高血糖高，那个有糖尿病的，你不可以吃的太多。 Mamanya mau ngomong, tapi mau ngomong, udah jangan banyak ngomong. Mama kalau begini, saya nggak tanggung jawab kalau nanti masuk rumah sakit. Wah lebih ngeri lagi si mamanya ya kan. 妈妈可能要做一些解释，然后他就马上的就很强势的就先说，妈妈不要说了，你这样子随便，等一下你要让我更头痛，还要进医院。 Mamanya tuh mau ngomong, ya mama bingung, masa nonton TV terus? Nonton TV kan jadi kepengen makan, ya kan? 难道你在家里就是一直看电视？ Ya kalau makan jadi naik, ya memang mama salah. Tapi bagaimana mama kepengen ngomong? 他说我是有点错，但是我想跟你交通，要想讲一些话， Tapi nggak ada orang mau denger. 但是做儿子的都没有那个心思去听。 Saudara, kasihi orang tuamu ketika 要爱你 sudah 的 menjadi tua. 父母， Seringkali pasang telinga aja. 我们要长耳朵。 Kemarin saya mau ke sini, mama mertua saya kaget. Saya pakai jas begini karena saya bawa cover. Mau kemana? 昨天我要出门的时候，我的岳母看到我已经穿着很整齐，她说：“对， Mau ke 你要到哪里 Surabaya 去 mah, saya 我 bilang. 告诉她我要到泗水去。 Kapan pulangnya? 你什么时候回来呢？ Wah, saya tahu dia khawatir ini. 我开始知道她开始担心我， Terus saya peluk dia. 然后我就拥抱她， Mah, 我说：“妈， doain saya ya. 你为我祷告。 Oh iya, mama doain setiap hari. 是的，我每天都为你祷告。 Tapi kali ini doain khusus ya. 这你要为我特别的祷告。 Ya, 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 ya. 她说：“好好好。 Saudara tahu, dia doain saya. ”她是这样的。 Terus dia bilang, cepat pulang ya. 她又在吩咐我说：“你早点回来呀。” Saudara, saya tahu 我知道 dia perlu teman. 她需要人的关怀。 Maka saya telepon istri saya karena sedang di rumah doa. Kamu cepat pulang ya. Mamah kasihan, saya bilang. 她说：“你快点回来，很可怜妈妈。”我的妻子这样说。 Tapi seringkali anak lebih galak daripada menantu, saudara.
但是有时候常常做女儿的比那个女婿更比较态度强硬。 Ya udah jangan dipikirin, nanti saya yang ngatur mama, kata dia. 你去了，我来照顾他好了。 Saya ingat ketika ibu saya masih hidup, saya seringkali lebih galak daripada istri saya, saudara. 我记得我的母亲还在的时候，我有时候的态度比我的妻子比较强硬。 Malamnya istri saya telepon saya. 晚上给我电话， Untung loh, kamu sebelum pulang ngajakin mama berdoa. Bukan ngajakin mama berdoa, mama yang doain saya bilang. 我妈妈为我祷告。 Mama terhibur. Saudara, saya sebenarnya tidak berbuat apa-apa, betul tidak? 其实我们不能够做些什么， Bahkan saya didoain sama dia. 但是他总是为我们祷告。 Tapi langkah yang sederhana itu saya tahu membuat orang tua hatinya dikuatkan. 虽然我们做些很简单的事情，是他所渴望的，让他的心得以安慰。 Saudara pulang, bisakah Anda menjumpai orang tua saudara? 当我们从哪里回来的时候，我们要先去问安老人， Minimal Anda telepon, 最少的我们要给他打电话， hargai dia. 我们要很尊重他，爱惜他。 Saudara perhatikan, di dalam Amsal pasal 19 ayat 26 juga dikatakan, orang yang menganiaya ayahnya dan ibunya, mengusir ibunya, itu memburukan dan memalukan diri. 那么安塞多少？ Orang yang menganiaya ayahnya 那个压迫父亲的， dan mengusir ibunya, 赶出母亲的， memalukan dirinya sendiri. 那么就是自取羞辱。 Saudara mungkin belum pernah ngusir orang tua, pergi keluar dari rumah saya, belum pernah mungkin. 有没有人说对父母说你出去离开这个家？ Tapi tidak menganggap kehadiran dia di rumah kita itu sudah seperti mengusir orang tua kita 那么不 sendiri. 把父母接在家里，其实就是无形当中就是已经把他赶出去了。 Yang terakhir, saudara, karena waktu. 最后呢，讲的是 Alkitab mengatakan dalam Matius 15 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca. Matius 15 ayat 4 sampai 6. 马太福音的第15章， Matius 15 ayat 4 sampai yang ke-6. Di sini dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengkutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. 马太福音的第15章4至6节，神说：“当孝敬父母。”又说：“咒骂父母的，必治死他。”你们倒说，无论何人对父母说：“我所当分给你的已经做了贡献”，他就可以不孝敬父母。这就是你们借着遗传废了神的诫命。 Saudara, ahli-ahli Taurat itu berpikir, uang untuk orang tua sudah habis untuk pelayanan di bait Allah, saudara. 其实我们那个服侍父母，就是对神的服侍。 Lalu mereka tidak melayani orang tua. 但是他们有的在那个圣殿里面有服侍，但是却不孝敬父母。 Tuhan bilang orang seperti ini terkutuk. 他说，像这样的人是当被咒诅的。 Saudara, kalau kita masih punya orang tua, layani ketika dia itu masih hidup, saudara. 如果我们还拥有父母，我们的父母亲还活着， Saya seringkali itu melihat orang tua seringkali ingin makan sesuatu, anaknya bilang jangan, jangan. 我常常看到有的做父母的，他喜欢想吃一些什么东西，做孩子的说不要吃，不要吃。 Tapi kalau orang tua sudah meninggal, saudara, setiap hari satu babi guling, saudara. 但是呢，当那个父母不在的时候，他们却那个要烧香去拜他的时候，却是一大盘。 Waktu hidup kepengen makan semangka, jangan, itu banyak gulanya. Tapi setelah meninggal setiap hari satu semangka, saudara. 当他还活着的时候，想吃一粒的芒果，他们就借口说你这个血糖高不可以吃。当他死了，却每天就给他一粒放进。 Saya tuh kebayang kalau itu dimakan itu kan full kolesterol, saudara, betul tidak? 那么有的是他说那个吃的那个胆固醇高。 Kalau di sono sakit kolesterol gitu ya kan, terus mati lagi, dikubur di mana lagi itu nanti ya kan? 那么你这样的他死了，你一直贡献给他吃，他吃了在死了之后，那个是他在埋葬在什么地方呢？
Saudara, saya bukan mengatakan orang tua boleh makan apa saja, bukan. 我并不是说那个父母亲要吃什么，你随便什么都给他吃。 Seringkali orang tua nggak makan, 常常父母他不一定吃， tapi Anda bisa bawa dia ke satu tempat yang mungkin membuat itu rasanya sukacita, bersyukur kepada Tuhan. 我们要带着感恩的心来服侍他。 Itu membuat orang tua rasa hidup tidak gagal membesarkan kita. 让他感到的温暖，以致他感到他的生命的里面有这样的意义所在。 Seringkali saudara, mungkin Anda nggak kebayang, hanya gandeng orang tua ketika jalan. 可能我们没有想象到，我们只是那个牵着他的手走， Hati dia sudah terhibur. 他的心已经得着安慰。 Bukan dia manja, bukan. 不是说他要求你要怎么样的去宠他， Tapi itulah memang hal yang memang dia harus alami juga. 这是一种非常的生命的一种的感觉。 Saudara, orang tua ketika kita masih kecil, dia yang gandeng kita terus, 岂 betul? 不是的？我们的小的时候，他总是牵着我们的手。 Tapi setelah tua dia perlu juga belajar untuk bisa digandeng anaknya, betul? 那么当他年迈的时候，他也盼望我们能够牵着他的 Tapi 手。 karena nggak pernah digandeng sama anaknya, kesepian sekali 因着孩子 hatinya. 从来没有牵过他的手，以致他内心感到何等的孤 Maka 单。 perhatikan, banyak emak lebih dekat ke cucu daripada ke anaknya, saudara. 所以你们来注意的一下，看许多的做母亲的，他跟孙子呢更靠近， Tapi dua-duanya jadi bahaya, saudara. 但是这两个都承认很危险。 Si emak nggak berani marah cucunya, karena kalau marah cucunya kan menantunya yang marah nanti, saudara. 那 Betul 么 tidak? 做这个爷爷的，如果他奶奶的去骂他的孙子的话，那就是他的媳妇的孙媳妇呢就会不高兴。 Jadi si emak muji terus cucunya, walaupun jelek dipuji terus. Cucunya seneng, deket emak bahagia, deket orang tua saya dimarahin terus. 以致那个孙子呢，常常就是一直在他要去赞赏他，去夸他，不敢管教他， Sudah baik dapat angpo terus, betul kan? 就是做错事也不敢去责备他。 Cucunya jadi nggak karu-karuan. 那么这样的孙子就变成了一种不守规矩、没有管教的孩子。 Sebaliknya si emak itu sendiri akhirnya kehilangan segala-galanya. 那么作为那个祖母的身份呢，他自己也感到了失去的许多。 Saudara, kalau kita punya orang tua, 如果我们有父母， mari kita ajak anak-anak kita melayani orang tua kita. 我们也要带领我们的孩子来服侍， Karena engkau dan saya hanya punya kesempatan satu kali. 因为你我都只拥有这仅有的一次机会。 Tuhan memberkati saudara. 神赐福弟兄姐妹们。 Amin. Atas nama hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat GKA Gloria, kami mengucapkan terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. 我们要在此向陈远的牧师致谢。 Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan di sini, terutama untuk Bapak Ibu yang anaknya mengikuti